Pada 8 Disember 1941, Jepun memulakan serangan kepada utara melalui Thailand dan memasuki Kelantan. Itu kerana pertahanan utama tertumpu di selatan tanah Melayu di Singapura. Babak 1 mengesahkan Jepun berjaya menewaskan Singapura. Babak 1 bermula. Kemenangan Jepun adalah kerana pihak British kurang bersedia kerana kelewatan bantuan kenderaan dari London dan India, yang mana pada ketika itu British lebih memberi perhatian mempertahankan negara Britain daripada serangan dan invasi di Eropah. Tentera Jepun berjaya menguasai tanah Melayu dalam masa 10 minggu. Itulah permulaan penguasaan Jepun yang bermula pada 15 Februari 1942. Jepun telah berjaya menawan seluruh tanah Melayu dan Singapura. Selepas Jepun berjaya menewaskan Singapura, ekonomi di tanah Melayu dieksploitasi untuk kegiatan perindustrian dan pembiayaan peperangan. Pada ketika itu, Jepun mengarahkan mata wang daun pisang digunakan sebagai transaksi. Babak 2 menyesatkan Jepun memperkenalkan mata wang daun pisang kepada penduduk tanah Melayu. Babak 2 bermula. Kamu standby. Kalau pilih kata kalau pilih kata kamu standby. Lama juga plan ni. Main. Pilih boleh. Kalau dia orang Nilai mata wang daun pisang jatuh kerana penciptakan yang terlalu banyak dan tidak memiliki nilai. Selain daripada itu, inflasi juga telah berlaku. Hal ini berlaku ekoran Jepun gagal menguasai bahan mentah di mana British berjaya menggagalkan usaha Jepun menguasai bahan mentah. Disebabkan kejatuhan nilai mata wang daun pisang, berlakunya kebuluran dan penyekatan makanan, kegiatan pertanian juga turut terjejas. Perusahaan biji timah dan getah semakin merosot. Ekoran British telah memusnahkan kawasan Lombok, Ladang dan Kilang. Barangan keperluan berkurangan seperti tekstil dan beras. Penduduk terpaksa menukarkan makanan harian utama beras kepada ubi kayu sebagai ganti. Jepun juga telah membuat persatuan makanan bagi mengatasi masalah kekurangan bahan keperluan harian. Babak 3 mengisahkan pencatuan makanan di tanah Melayu dan kekejaman Jepun menindas penduduk di tanah Melayu. Babak 3 bermula. Darahnya. adegan zaman darurat di mana penjatuhan pendekatan makanan yang dilakukan oleh tentera Jepun. Selain daripada itu, bantuan juga diberikan bagi memastikan tiada keluarga yang mendapat bekalan lebih daripada yang ditetapkan. Sebagai contoh, setiap keluarga hanya dibenarkan memiliki 2 kantang beras untuk tempoh masa sebulan. Akibat pencatuan makanan, ramai penduduk di tanah Melayu yang kebunuran. Babak 4 mengisahkan kebunuran makanan yang berlaku di tanah Melayu. Babak 4 bermula.
berlaku ketika zaman darurat penjagaan negara Jepun. Selain daripada keguluran, terdapat juga wabak penyakit yang merebak, terutamanya penyakit beli-beli disebabkan kekurangan zat makanan. Kemudahan kesihatan terjejas teruk akibat peperangan. Bekalan ubat sukar diperoleh kerana tidak dapat diimport. Keadaan semakin teruk apabila tentera Jepun merampas ubat-ubatan di pasaran untuk kegunaan mereka sendiri. Pemerintahan Jepun yang bercorak ketenteraan menyebabkan rakyat hidup dalam ketakutan. Jepun juga menyeksa penduduk di tanah Melayu. Babak 5 mengisahkan penindasan Jepun terhadap penduduk kampung. Berikut adalah adegan sebuah keluarga yang ditindas oleh tentera Jepun dengan kejam. Babak 5 bermula. Soal gambar tu bukan zaman Jepun. Desain. Naik apa? Apa-apa je lah. Cuma kau tanya bapak kau. Dia naik ke tak? Apa-apa. Ya. Dia nak naik kopi. Okey. Itulah antara adegan penindasan Jepun di tanah Melayu. Penduduk sengsara dan ketakutan. Penduduk juga dikenakan perintah berkurung dan sekatan perjalanan. Di dalam kalangan sesama penduduk juga terdapat sifat mencurigai satu sama lain kerana ramai yang menjadi tali baru Jepun. Ramai juga yang telah menjadi mangsa kekejaman Jepun. Ini kerana Kepetai, iaitu pasukan perisik Jepun, sentiasa mengintip sesiapa sahaja yang bersalah dengan prinsipnya seksa dulu, kemudian siasat. Hukuman kera dan hukuman mati juga turut dilakukan di halayak ramai. Jepun memiliki banyak dasar pemerintahan yang bertukar-tukar mengikut kepentingan Jepun sendiri. Sebagai contoh, dasar penjemunan yang dilakukan oleh Jepun ke atas penduduk di tanah Melayu, di mana lagu kebangsaan Jepun iaitu Kimigayo dinyanyikan pada setiap pagi. Murid-murid sekolah dan kitangan kerajaan dipaksa menyanyikan lagu kebangsaan Jepun iaitu Kimigayo. Babak 6 nyanyian lagu kebangsaan Jepun Kimigayo yang dinyanyikan pada setiap pagi. Babak 6 bermula. Selain itu, bahasa Jepun atau Nihongo juga turut menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah di tanah Melayu. Pendidikan Jepun diajarkan di sekolah-sekolah di tanah Melayu. Rakyat diwajibkan belajar bahasa Jepun. Satu ruangan khas juga turut dimuatkan dalam Akhbar Fajar Asia bagi tujuan pembelajaran bahasa Jepun. Babak 7 mengisahkan pendidikan yang diberi oleh Jepun di sekolah-sekolah di tanah Melayu. Babak 7 bermula.
lagi. Biji, ni, san, yon, go. Okey, kita saja hari ini. Okey, saya Nara. Itulah antara pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah pada ketika itu. Sekolah Inggris dan Cina ditutup bagi menghapuskan pengaruh Barat dan Cina. Kesejahteraan penduduk di tanah Melayu ditumpukan pada Maharaja Jepun. Reaksi penduduk di tanah Melayu atas dasar kekejaman Jepun. Antara reaksinya ialah muncul gerakan anti-Jepun di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Gerakan gerila untuk menentang Jepun dan juga mendapatkan kerjasama daripada tentera British. Merancangkan perang gerila bersatu dengan Force 136, penentangan di pesisir pantai Sarawak, keseluruhannya gerakan mengusir Jepun. Babak 8 mengisahkan peperangan akhir semasa Hiroshima dan Nagasaki ditutupkan dengan bom atom. Babak 8 bermula. Pada 9 Ogos 1945, tentera bersekutu telah menggugurkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 15 Ogos 1945, Jepun terpaksa menyerang kalah tanpa syarat. Jenderal Sessoro Itagaki, iaitu Ketua Tentera Jepun di Tanah Melayu, menyerah diri kepada tentera bersekutu di Majlis Perbandaran Singapura. Pada 10 September 1945, pemerintah tertinggi tentera Jepun ke-37 di wilayah Borneo Masau Baba menyerang kalah di Surrender Point, Labuan. Maka dengan itu, berakhirlah zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Bagi menghayati kemerdekaan yang telah kita kecapi selama 55 tahun sehingga ke hari ini, diminta semua penonton untuk berdiri dan sama-sama menyanyikan lagu Negaraku. Anda berdiri juga. Betul ya? Ha? Betul? Tak? Betul? Ya.